Okey cikgu, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam perkongsian yang seterusnya. Perkongsian kita kali ini masih lagi menggunakan Canva. Cumanya bagaimana kita nak menggunakan fungsi remove background. Okay, so untuk makluman semua, sekiranya kita menggunakan Canva for Education, kita ada satu option iaitu untuk kita remove background. Okay, ini adalah contoh grafik yang saya buat bagaimana kita menggunakan remove background dan beberapa fungsi Canva yang lain untuk menghasilkan poster ataupun menghasilkan grafik yang lebih menarik. Okay cikgu, macam mana saya buat? Jom kita tengok. Contoh yang pertama yang saya buat adalah bagaimana saya blurkan background di bahagian belakang. Okay, bagaimana saya blurkan background di bahagian belakang. Okay, so kita tengok bagaimana cara dia. Okay, so contoh contohnya saya pilih gambar ini. So gambar ni gambar asal perempuan tadi, gambar asal perempuan tadi. Saya boleh besarkan lah. Saya boleh besarkan. Okay, saya besarkan dulu mengikut saiz. Okay, contohnya saya letak di tengah-tengah macam ni lah. Okay, so sekarang ni saya nak blurkan background dia. Okay, so perkara yang pertama adalah saya duplicate dulu gambar ni. Okay, saya duplicate dulu gambar ni. Kalau cikgu tengok dekat bahagian atas ni ada option dekat sebelah kanan atas ni, dia ada option duplicate, saya duplicate. Okay, so bila saya duplicate, yang gambar kedua ni saya letak kat tepi dulu, tak apa. Okay, saya klik pada gambar yang pertama tadi. Okay, dan saya pergi dekat adjust. Okay, bila saya klik ke adjust, kita ada satu kat sini option blur ni. Okay, saya boleh gerakkan blur ni dan kita tengok kalau saya gerakkan blur, keseluruhan gambar tadi akan jadi blur. Okay, kita boleh tarik slide ni ataupun kita boleh highlight dekat sini, kita boleh tulis berapa yang kita nak blurkan dia. Okay, contoh kalau kata saya ambil 20 lah. Okay, dan saya tekan enter. Okay, so dah siap. Okay, kemudian saya pergi balik kepada gambar yang kedua saya tadi. Saya bawa dia, saya drag dia, saya letak balik atas gambar yang pertama tadi. Okay, dan saya pergi dekat effect. Okay, dekat effect nanti dekat cikgu tengok kat sini dia ada option background remover. Okay, saya klik saja. Okay, nanti Canva akan remove background untuk gambar kedua. Okay, cikgu tengok. Okay, gambar tadi kita dah dapat. Kita dah dapat maknanya image perempuan tadi lebih jelas berbanding dengan background di belakang. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua kita tengok gambar ni. Yang kedua bagaimana saya buat yang ini pula. Okay, yang mana saya kalau kita tengok gambar dua orang ni di latar belakang dia tu saya bubuh gradient. Okay, jom kita tengok bagaimana saya buat efek ni. Okay, okay, saya gunakan gambar ni. Okay, saya cari gambar ni contohnya sekarang ni saya masukkan dekat sini. Okay, saya masukkan dekat sini. Okay, okay, so katakan ni kalau cikgu tengok gambar asal dia, okay, saya besarkan lah. Saya besarkan. Okay, kalau tengok gambar asal dia macam ni. Maknanya dia tak ada gradient. Gradient ni dia tak ada tone lah. Dia tak ada tone. So sekarang ni saya nak buat tone dekat sini. Saya nak buat gradient dekat sini supaya mungkin saya nak tambah apa-apa. Okay, cara dia senang saja. Okay, kita pergi dekat bahagian elemen ni. Kita klik elemen ni dan kita search gradients. Okay, kita search gradient. Okay, dekat kemudian bahagian atas ni kita ambil grafik. Kita klik grafik. Okay, nanti dia akan keluar. Dia akan keluar ni. So saya nak guna yang ini. Okay, saya akan guna yang free ni. Okay, yang purple ni dan saya letak dekat sini. Okay, bila saya letak kat sini, saya akan susun lain dulu. Okay, lebar dia tu sama besar dengan image. Cumanya saya pusing. Saya pusing supaya yang purple duduk sebelah sana. Okay, kita letak ujung sikit. Okay, lepas tu kita tukar. Kalau macam saya tak nak warna purple. Saya nak warna putih. Saya tekan dekat atas ni. Dekat color ni saya ambil color warna putih. Okay, nanti dia akan bertukar. Dia akan tukar. So kita perlu buat apa? Kita perlu duplicate gradient tadi. Kita sama juga, kita pergi ke atas, kita duplicate. Okay, bila duplicate dia keluar satu lagi. Kita gerakkan dia. Mana kita tindih, cuma kita tindih dia, kita bergerak ke depan. Okay, kita duplicate lagi.
Okey, kita ambil dalam mungkin ada beberapa. Okey, kita duplicate lagi. Okey, mungkin kalau macam ni kita ambil lah supaya dia makin tebal. Kalau tengok kat sini dia makin tebal. Okey, atas cikgu lah kalau ni nak tambah satu lagi, tambah satu lagi, tak apa. Okey, kita gerakkan dia. Tapi setiap kali kita duplicate tadi, kita akan gerakkan dia ke depan. Okey, nak mudahkan kita lagi, kita select all. Okey, kita pilih gradient kita, semua sekali gradient kita, dan kita groupkan dia. Okey, kenapa kita groupkan dia? Supaya kita bila kita gerakkan gradient kita ni, okey, dia dah jadi satu objek lah. Kita groupkan dia dulu supaya senang kita nak adjust. Okey, so sekarang apa yang perlu kita buat adalah kita duplicate gambar kita. Okey, kita duplicate gambar tadi. Okey, kita klik atas gambar kita dan kita tekan duplicate. So sekarang okey, dia keluar gambar yang baru yang duplicate tadi. Kita samakan balik, kita letak balik tempat asal, dan sama juga kita pergi dekat effect ni, bahagian atas effect ni, dan kita klik remove background remover. Sama juga. So kita tunggu Canva akan remove background tadi. Okey, kita tengok okey, so sekarang ni kita dah dapat image yang okey. Kalau tu kita boleh gerakkan kita gerakkan kita punya gradient tadi, kita gerakkan hujung sikit, kita adjust sikit supaya kita dapat nampak sama-sama lah background belakang tu okey. Kita tengok so kita dah dapat image yang ada background dia tu, kita nampak macam gradient maknanya dia macam bersatu dengan kita punya background tadi. So cikgu kalau kata cikgu nak tambah teks, saya boleh tambah teks lah untuk cikgu tulis sesuatu dekat tepi ni. Contoh saya ambil kata cheers ni, saya letak dekat sini. Okey, kemudian kita resize atas creativity lah, atas creativity cikgu. Okey, letak kat sini. Contoh kita buat sengit sikit ke, kita pusing dia ni, kita sengitkan dia sikit contohnya. Okey, nampak? So kita sudah dapat so itu yang kedua. Okey, tips yang seterusnya, kalau kita tengok bagaimana saya buat macam ni, bagaimana saya tambah background di bahagian belakang, dan juga saya nak tambah shape. Saya tambah shape di belakang gambar ni. Saya ambil gambar ni, so ini gambar asal dia lah. Kita boleh resize sikit contohnya. Okey, dan saya boleh pergi sama pergi dekat effect, dan saya remove background. Yang ni mudah sikit lah. Saya boleh remove background. Tab yang seterusnya, saya cari pula background. Contohnya saya cari pula background. Contoh saya nak pakai background ni, so saya letak di sini. Okey, dan saya besarkan. Contohnya saya besarkan supaya penuh lah. Okey, ataupun cara mudah saya just contohnya cara mudah saya just klik kanan dan saya image as a background. So gambar ni dah duduk dekat situ. Contohnya saya letak turun ke bawah lah. Kita adjust gambar kita supaya dia nampak cantik lah. Okay, kemudian saya pergi dekat element, sama juga, dan saya cari shape. Saya cari shape. Saya pergi kat grafik. Contohnya saya cari shape rectangle. Saya pilih lah shape apa-apa yang saya rasa berkenan. Contohnya saya ambil yang ni, saya letak kat sini. Contohnya. Dan saya boleh, kalau nak suruh nampak ni creativity lagi, saya boleh contohnya saya sengitkan gini. Saya sengitkan dan saya letak dekat bahagian belakang. Contohnya macam ni. Dan kemudian saya pergi dekat gambar ni, saya klik gambar saya tadi dan saya bawa dia ke depan. Saya bring to front. Sama ada saya boleh klik kanan atas gambar ni. Kita tengok ni bring to forward contohnya. So gambar tadi dah ada dekat bahagian depan. So saya dah tambah background dan saya tambah shape. So dekat sini nanti cikgu boleh lah, kalau cikgu nak tambah teks ke, nak tulis apa-apa ke. Contoh macam saya ambil ini. Contohnya saya letak kat sini. Ni. Saya ambil letak kat sini. Contoh saya resize ke. Ini creativity kita lah. So ini kalau contoh saya letak teks. Ini contoh saya nak letak teks lah. So dah siap. Yang ketiga. So yang keempat macam ni cikgu. Contoh macam ni. Macam mana saya nak gunakan frame. Bagaimana kita nak gunakan frame supaya gambar kita ni pop out. Mana gambar kita ni berada di luar frame. Macam mana kita buat? Contohnya contoh saya pakai gambar ni. Saya letak dekat sini. Dan saya ambil elemen. Dan saya cari
frame. Contohnya saya nak pakai yang saya ambil, saya letak kat sini. Okey, so biasanya kalau kita pakai frame, contohnya kalau saya ambil gambar ni, saya letak kat frame ni, biasanya gambar ni akan dudukkan macam ni. Okey, maknanya kalau saya nak adjust gambar ni, saya double klik dekat sini, saya boleh besarkan lah. Sama ada saya nak besarkan frame ni. Okey. Okey, ini biasanya macam ni. Okey, ini kegunaan frame ni biasanya. Kita tak dapat gambar yang kepala keluar dekat sini. Gambar ni kita tak dapat macam tu. So macam mana kita nak buat? Okey, cara dia senang je guys. Okey, cara dia, kita duplicate gambar ni. Okey, contohnya kita nak suruh dia jadi macam tu. Okey, so saya ambil satu lagi gambar. Ambil satu lagi gambar yang sama. Cumanya kali ni efek dia sama juga. Saya remove background. Okey, saya remove background dia. So bila saya remove background dia, kalau cikgu tengok, yang depan ni dah tak ada background. Okey, tapi kalau saya letak kat sini, kalau saya letak kat depan ni, okey, kita akan nampak dia akan masuk dalam tu. So kita tak nak dia masuk dalam tu. Kita tak nak dia masuk dalam frame tadi. So ini saya double klik kat dalam ni, saya besarkan. Okey, saya besarkan gambar dalam ni dan saya adjust lah supaya kita nampak. Okey, saya besarkan sikit lagi. Okey, so kita adjust supaya gambar tu, kepala tu duduk kat luar sikit lah. Bila saya klik, gambar tu akan jadi macam ni. Okey, gambar tu akan jadi macam ni. Dan saya ambil gambar saya yang kedua tadi, saya tekan control. Saya tekan control, jangan lepas, dan saya bawa pergi dekat gambar saya. Saya letak dekat frame tadi, barulah saya lepas dia. Okey, kita lepas klik dia, dia pergi kat sana. Lepas tu kita resize. So kalau kita nak gerakkan, kita tekan control lagi. Okey, kita gerakkan supaya, kita tekan control, kita gerakkan gambar kita ni supaya bertindih lah, supaya bertindih. Okey, contohnya macam tu. Okey, jangan tengok kalau yang part segi ni yang saya ni ini sebenarnya crop. Tapi kalau kita nak crop ataupun kita nak potong gambar tadi, kita gunakan yang tepi ni. Okey, yang part segi ni. So saya tolak naik ke atas. Okey, saya tolak naik ke atas supaya image saya tadi saya boleh tolak. Okey, so contohnya macam ni. Okey, saya crop lah. Okey, so bila saya klik, dia dah jadi ni. So saya boleh select all. Contohnya saya boleh select all. Okey, saya boleh select all dan saya groupkan dia. Contohnya sebab saya nak gerakkan dia. So bila saya select all, saya gerakkan, nampak semua image tadi dah ada dah. So cikgu, ini adalah contoh bagaimana kita boleh menggunakan efek background remover yang ada dalam Canva for Education. Bagaimana kita boleh gunakan fungsi background remover ini untuk orang kata apa, menambah baik kita punya grafik ataupun kita punya designing lah. Okey, so cikgu-cikgu semua macam biasa, saya harap perkongsian kali ini boleh memberi manfaat kepada semua. Okey, dan jangan lupa untuk like. Okey, kemudian komen. Okey, sekiranya ada apa-apa pertanyaan, cikgu boleh komen dekat bahagian bawah. So insya-Allah saya akan jawab. Dan share kalau bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapat notifikasi kiranya ada video baru daripada saya. So cikgu, hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.